Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar saya. So, hari ini apa yang kita nak buat adalah kita nak bincang Biodiversity Part 1 yang telah saya provide you with the lectures as well as the kerja lah last week. Untuk yang Part 1 ni pendek saja. You rasa panjang tapi actually dia pendek saja berbanding dengan Part 2 yang mana you akan start to learn about di Kingdom Plantae dan juga Kingdom Animalia. Yang part tu pun dah disimplify for your syllabus, tapi dia masih panjang lah. You bayangkan kalau dia tidak simplified lagi panjang. Okay, so hari ni kita nak cuba habiskan, memang kita akan habiskan part 1 dan insyaAllah untuk hari Rabu dan Khamis as usual saya tidak adakan kelas. Cuma hari Rabu nanti saya nak buat GM sekejap sebab saya nak bagi taklimat mengenai awak punya tugasan. Tugasan itu dia berkisar mengenai the part 2 of the biodiversity. Banyaklah berkisar mengenai biodiversity part 2 which is the Kingdom Plantae as well as the Kingdom Animalia. So hari Rabu nanti ingat kita ada GM sekejap, maybe dalam 30 minutes like that for me to brief you about the assignment. As usual my class, okay, you all tahulah saya tak akan bagi awak arahan macam tu saja. Saya akan bagi the assignment punya arahan dan sebelum itu saya akan bagi tahu apa yang saya nak dan how the assignment should be looking, you know, supaya nanti awak buat draft. Draft tu adalah sebiji yang macam awak nak hantar. Sekiranya ada kesalahan, saya betulkan, you terus betulkan and then you terus hantar, settle. Itu saya punya kelas lah. Kita punya kelas. Memang kita akan cuba settlekan things dengan cepat supaya kita boleh fokus benda lain. Now saya nak, kalau boleh sebelum CNY, saya nak awak hantar assignment supaya nanti CNY kita boleh, tak adalah benda kerja nak buat. Dan itulah kita pun nak beraya kan. Okay, cuma nanti pasal CNY tu saya bagi tahu later lah. Okay. So kita nak start dengan biodiversity part 1. Okay, semua boleh buka kerja yang telah saya bekalkan. Okay, sekejap Semua boleh nampak saya punya screen? Boleh, Sir. Boleh, Sir. Boleh. Okay. So kita nak start dengan question yang number 3 dulu. Saya tak pasti. Yang soalan ni lah. Sebab kadang-kadang bila saya edit dia soalan, dia punya nombor tu lari. So ini adalah soalan yang saya nak bincang. Okay. Sharon baru WhatsApp. Saya punya line hilang-hilang. Tak apa. Kalau ada masalah lain boleh datang ke sila datang ke surau. Boleh tanya saya. On the spot pun bagus juga. Okay. So tengok soalan ni. Figure 3 shows the hierarchy of a taxon. Taxon tu apa? Taxon tu adalah merujuk kepada tangga. Taxa tu merujuk kepada tangga. Dia adalah order di mana pembahagian the name atau before we give the species name, kita akan classify dia based on this taxon. Okay, ada 8 taxon that you have to know. Dan this 8 taxon ni adalah sangat-sangat penting dalam assignment. You have to remember and you have to ingatlah apa kebendanya. Okay, kingdom, phylum, bla 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 bla. Now, in my lecture, I ada bagi satu cara macam mana nak mengingati the taxon, which are, apakah cara kita nak ingat tu, ada satu ayat tu. What? Yang dia King Philip came over from Great Spain tu rasa? Yes, iaitu King Philip came over from Great Spain. Okay, ingat ni saja. Tolong ingat sampai mati. King Philip came over from Great Spain. King tu merujuk kepada kingdom. Philip merujuk kepada phylum. C tu merujuk kepada, P ni apa? Merujuk kepada? Weh. Tak dengar. Sir, I Merujuk cannot kepada see your kelas. Kuat sikit. And writing. then over order. From, Q ni apa? From, sebab adalah? Sir, screen
family. And then R ini adalah, grade ni merujuk kepada genus. Dan the last one is the species. So P ni adalah class, Q ni adalah family, R ini adalah genus. Okay, label P, Q and R. So you're Marvin spelling off mic trees. Tak nampak? You all boleh nampak tak? No, Tak. no. Tak sure. Tidak dapat saya. Cincang? Semua tak nampak? Okay, jap. 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 Dah bongoknya aku. Ni nampak? Nampak sir. Nampak ke? Nampak sir. Nampak sir. Nampak sir. Baru Yes. nampak? Yes. Okay, sorry. Saya rasa salah tekan button. Biasalah dah tua kan. Okay, lagi sekali So kita ada kingdom, phylum, and then P order, Q something, R ni something, species. So ingat macam mana cara nak ingat these 8 taxon ini, you have to remember this lah. King Philip came over from Great Spain. Okay, P tu adalah king tu adalah kingdom, P ni adalah phylum, came tu adalah class, over tu adalah order, F tu adalah family, G itu adalah merujuk kepada genus, and Spain itu merujuk kepada species lah. So P, Q and R itu adalah P, class, Q, family, R itu adalah genus. Ingat ni saja, King Philip came over from the Great Spain. Satu lagi yang awak kena very take note in assignment later. The first word ini kena huruf besar. Contoh kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species ni, the first letter kena capital letter sebab adalah kata nama khas. You salah tulis K ni huruf kecil, tolak format markah memang kita akan tolak format penulisan. So nanti dalam assignment tulis kingdom, phylum, class semua ni dalam huruf besar, nanti I akan brief later. And it's just that the rest of the letters kena huruf kecil. Jangan buat huruf besar. Memang nanti assignment tu nak buat poster tu memang seronok nak huruf besar semua. Tetapi kita tengok format. So make sure this taxa ni, the first letter saja yang huruf kecil, besar. The rest of the letter adalah huruf kecil. Okay? Now, kita tengok pula. Organism A has the following characteristics. Dia adalah eukaryotic, dia adalah multicellular, and dia adalah holozoid. State the kingdom for the organism A that possess the above characteristics. So macam mana kita nak tahu the classification? Ingat balik the classification system. Okay, classification system terbahagi kepada dua. Satu adalah the first one apa? What kind of classification? Five. Budak-budak ni geram pula aku. Five Kingdom system. Five Kingdom classification. The second one adalah Three domain. Three domain system. Okay, yang ni this is how we classify animal. Actually yang kita lebih terima adalah 3 domain system ini sebab dia lebih latest lah. Okay, five kingdom system ini now dia masukkan dalam 3 domain system. Jadi untuk 5 kingdom system ini kita akan classify based on ada 3 kriteria, the level of cell organization, the type of organism, dan juga dia punya mode of feeding. So nanti kita akan tengok daripada sinilah. Okay, daripada sini organism yang eukaryotik, yang multicellular and holozoid tak lain tak bukan adalah kingdom Animalia. Nanti kita akan tengok soalan ni dekat bawah. Kenapa? Sebab kita animal, kita adalah eukaryotik. Bila kata eukaryotik, apa karakteristik yang utama kalau dia adalah eukaryotik? Ada nukleus. Membezakan dia dengan prokaryotik iaitu Ada true nukleus. pandai. Kita ada true nucleus. Maksudnya sekarang kita punya DNA, okay, itu lies inside this membrane enclosed structure yang kita panggil nucleus. Okay.
Dan kita adalah multiselular. Okay, kalau kita ni satu sel, awak tak nampak pun, se tak nampak awak tak nampak se, okay, kita tak nampak Alif, semualah tak nampak sesiapa sebab dia adalah unicell, dia adalah single cell. But then kita adalah multicellular means that kita ada tissue lah. Dan next one is holozoid. Holozoid ini adalah salah satu contoh daripada modes of nutrition, modes of feeding. Okay, mode of feeding ada dua. The first one adalah apa? Mode of feeding. Pandai. Mode of feeding ada dua. The first one is autotrophic. Bila kata autotrophic, dia berkemungkinan adalah fotosintetik. Ingat, mode of feeding satu. Dia autotrophic, dia mampu generate dia punya makanan sendiri, dia punya carbon sendiri. So means that the organism adalah fotosintetik. Kalau kata mode of feeding, kita cerita pasal autotrophic. Tetapi kenapa organism itu, kenapa dia autotrophic? Sebab dia fotosintetik. Faham Okay. Dan satu lagi, kalau autotrophic, kalau dia boleh generate their own food, satu lagi dia tak boleh nak generate their own food. Jadi this one adalah heterotrophic. Heterotrophic. This one adalah heterotrophic. Okay, heterotrophic ni ada dua pula contoh. The first one adalah holozoid. Satu lagi adalah Saprophytic. saprophytic. Pandai. Apa yang membezakan, apa yang menyamakan dua-dua ini, dua-dua orang ini, these two groups memang tak boleh nak generate their own food. Instead, dia dapat carbon tu daripada organism lain, daripada luar. Cuma, situasi dia adalah sama ada that organism, dia makan ingest, which is holozoid. Kita adalah holozoid sebab kita ambil, kita makan. Okay, macam tadi, semakan telur. Lepas tu saya sakit perut, sebab selambat. Means that, I makan, I telan. So maksudnya pencernaan itu berlaku di dalam intracellular internal digestion. Satu lagi, ada satu organism yang dia release enzim tu dekat luar and then dia absorb. Itu adalah saprophytic. This one adalah fungus. Fungi. Fungi ni dia tidak ada saluran pencernaan. Ya sayangku, dia ada mycelium tu. Dia ada hyphae tu yang release digestive enzyme dekat luar. Lepas tu all those enzyme tu akan digest, let's say roti yang dekat luar. Lepas tu now roti tu dia liquefy lah, jadi macam liquid, dia dah terurai. Lepas tu dia akan absorb masuk dalam dia punya mycelium tu. If let's say lah I draw this mycelium, now dia akan land on the roti. Let's say this one adalah roti. What happen is that this mycelium of the fungus tadi dia akan release enzyme. Once the release enzyme, dah nama pun enzyme, dia akan digest lah the bread outside. Bila dia dah digest the bread outside, apa yang dia buat? Dia akan absorb lah this digested bread ni masuk ke dalam. Ini adalah saprophytic. But then human, kita tak kita animal dia tak ada. Tak ada pun awak nampak binatang yang dia duduk kat situ, lepas tu dia pegang let's say buah apple, tiba-tiba buah apple tu cair, disedut. Tak ada itu jangan nak buat hal tidak ada. Melainkan you Nabi ke, you dapat all those mukjizat from Tuhan ke, maybe lah, but tidak ada dalam dunia ini melainkan fungus itu adalah saprophytic. But kita holozoid, kita telan. Membezakan dengan autotrophic. Autotrophic tak perlu pun buat ni, dia tadah je dia punya daun, lepas tu adalah all the light and all the carbon dioxide, now dia akan produce dia punya carbon. Everything yang digested ni adalah carbon lah, semua ni carbon ni. Dia akan ambil carbon ni masuk dalam diri dia. And then the carbon will be used for metabolism lah, nak buat ATP ke dan sebagainya. Species diversity gave 3 type of biodiversity. Species diversity, ecological diversity, dan the last one is genetic diversity. This one ada dalam nota. And then in 1969, Robert H. Whittaker replaced the massive dichotomy of plant and animal kingdom with a new classification. State how he classified that organism. So the first one ini yang Robert Whittaker ni buat, the 5 kingdom classification. Macam mana dia classify based on these 3. The first one adalah level of cell organization. First, level of cell organization
means that the organism sama ada prokaryotik ataupun eukaryotik. Yang the most striking things about dorang ni adalah prokaryotik dia tidak ada true nucleus, so that ada dua group, ada dua kingdom yang belong inside the prokaryotik, iaitu kingdom apa? Itu, sekejap. Okay, saya tengok balik, sebab dah confused. Sekejap, sorry. Miyane Hajima. Betul ke Syah? Saya pun tak ingat. Sekejap. Five Kingdom. Betul lah. Okay, dia ada, sama ada dia prokaryotik ataupun eukaryotik. Kalau dia prokaryotik, dia akan belong to kingdom apa? Nama Kingdom Monera. Kingdom Monera, pandai. Dalam Monera ni ada dua jenis inilah organism. Sama ada dia adalah bakteria ataupun Archaea. Archaea. Okay, itu dia kalau dia prokaryotik, dia tidak ada true nucleus. Kalau dia ada true nucleus, dia tengok pula the type of organism. Okay, daripada sini eukaryotik dia tengok pula type of organism. Sama ada organism itu adalah unicellular, satu sel, single cell ataupun dia multicellular. Kalau dia kata dia adalah unicellular, maksudnya dia single cell, this one belong to kingdom Protista. Pandai, protista ataupun protoptista. Tak payahlah guna protoptista tu. Guna protista. Okay, guna protista. Okay. Tetapi protista ini dalam lecture, actually dia kebanyakannya adalah unicellular. Tetapi hanya ada satu satu phylum saja yang dia multicellular, iaitu the brown algae. Tetapi disebabkan dia punya saudara mara tu, okay, dia punya keturunan tu kebanyakan adalah unicellular. That's why we call it protista. We classify it under unicellular. Tetapi algae tu, brown algae itu besar. So dia adalah multicellular. Tapi ingat kebanyakannya adalah unicellular. Next, kalau dia multicellular, kita tengok pula dia punya, kita classify dia based on yang ketiga ni, kriteria yang ketiga, iaitu modes of nutrition. Kalau dia adalah autotrophic, okay, kalau dia kata autotrophic, this one belong to kingdom plant. Tetapi kalau dia able to, dia tidak boleh menghasilkan makanan dia sendiri, dia adalah heterotrophs. Dan daripada heterotroph ini kita further classify sama ada dia adalah saprophytic, yang saya dah explain tadi, Allah Akbar, saprophyte, ataupun dia adalah holozoid. Okay. This one adalah saprophytic ni absorptive, dia meresap. Holozoid ini merujuk dia ingestive, dia ingest, dia telan, dia makan. Okay, daripada sini absorptive ini belong to kingdom fungi. This one adalah ingestive, belongs to kingdom animalia lah, kita lah animalia. Okay. Alright, ini adalah Robert Whittaker. Tetapi somehow trigger domain system pula, okay, daripada 5 kidney classification system ini 1969, beberapa tahun kemudian Carl Woese, C-A-R-L, ingat nama jantan ni Carl Woese ni, somehow dia buat eksperimen, lepas tu dia ada identify adanya differences in ribosomal sequence, RNA punya sequence of organism, dan terus dia classify, dia menambah baiklah classification of this Robert Whittaker ini, dia terus classify them based on 3 main group, iaitu 3 main domain, iaitu domain bacteria, domain archaea, dan the last one is domain eukarya. Maksudnya sekarang, okay, bacteria and archaea ni dia orang masih prokaryotik, tetapi ada differences between
between domain bacteria and domain archaea. Dan the third domain eukarya itu, dalam domain eukarya itu memang ada kingdom protista, ada kingdom plantae, ada kingdom fungi, ada kingdom animalia. Dia further classify saja, tapi benarnya sama je lah. Okay, dia punya content tu sama, tetapi the main classification itu dia mengubah. Biasalah saintis ni memang selalu berlawan antara satu sama lain. Perangai Kita tengok dulu ni, let's look at the soalan nombor yang ni dulu. Soalan 7 kot. Okay, yang ni I nak explain dululah. Okay, tengok soalan 7 dulu. Sebelum kita pergi soalan yang selepas itu. Sebab kita tengah cerita pasal Whittaker kan. Alang-alang kita cerita soalan yang cerita pasal dia. So, the figure 8 shows the summary of 5 kingdom system. Kita ada, this one yang sudah explain tadi, dia ada living organism. Kalau kata prokaryotik, dia adalah belong to kingdom Monera. Tadi kita dah ni jawab. And then eukaryotic, tengoklah sama ada unicellular. Kalau ada unicellular, ni belong to kingdom apa sayang? Protista. Protista. Okay. Belong to kingdom Protista. Kalau dia multicellular, tengoklah autotrophic ataupun heterotrophic. Kalau dia boleh menghasilkan makanan sendiri, this one kingdom Z adalah kingdom Plantae. Kingdom autotroph. Kingdom Plantae. Plantae. Okay, saya tak akan teruskan kalau you tak jawab. Kingdom Plantae. Heterotrophic, good job. Kalau heterotrophic ni, kingdom fungi, kingdom animalia. Kalau kata kingdom fungi, mode A ni adalah Saprophytic. saprophytic. Pandai. Saprophytic. Kalau B ni, kingdom animalia, dia boleh tak release enzim dekat luar? Tidak. Kita telan. So this one adalah Holozoid. pandai. Holozoid. Okay. So daripada sini you jawablah soalan. Ingat sebelum kita jawab soalan untuk Sherlyn dan juga Mike, dalam kelas saya akan pastikan you tengok dulu gambar rajah baru you jawab. Okay, ambil masa untuk identify this sekejap, seminit lepas tu baru awak jawab soalan. Sebab kadang-kadang daripada sini kita dah tulis jawapan, kita tulis balik jawapan tu dekat bawah. Name the biologist who proposed the 5 kingdom system. Ingat nama mamat ni sampai mati. Robert H. Whittaker. Kena tulis RH ataupun Robert H. Whittaker. Kebanyakan student salah eja dekat this one. Okay. Dia 2 T. Dia bukan 1 T. Robert H. Whittaker. Jangan tulis nama dia Robert Whittaker. Salah Kalau awak sendiri salah tulis nama saya. Contoh. Mior Shazlan. Betul ke ni nama saya ni? Salah. Salah. Patutnya ME. MEOR. Siapa yang salah tulis nama saya mengamuk kan? Hantar assignment saya tulis besar-besar kan? Nama salah eja. Okey, lagi satu ni. Haikal. Betul ke ni nama saya macam ni? Mio Shazlan Haikal. Betul ke salah? Salah. HAIKAL. Betul ke? Q. Salah. Salah. Sepatutnya Q. HAIQUAL. Awak salah eja nama saya pun saya dah mengamuk. Apatah you bayangkan kalau Robert Whittaker ni yang bagi yang identify 5 kingdom classification system ni, you salah eja. Roh dia mengamuk ke tak? Awak agak-agak roh dia yang tengah seksa kat neraka tu mengamuk ke tak? Mengamuk. Kesian. Dah kena seksa. Kena kena suda dengan tembaga lah apalah. Mengamuk. Pun salah eja orang salah eja nama dia kat dunia. Sian dia. So jangan salah eja Robert Whittaker untuk 5 kingdom classification system. Kalau the 3 domain tu, siapa nama mamat tu? Carl Woese. Carl Woese. Ejaan?
CARL WOESE. ESE. Okay. Carl Woos. Ni pun dah kembali ke rahmatullah. Carl Woos ni dah kembali ke rahmatullah. So jangan salah eja nama dia, kesian dia. Okay, dah penat-penat bergaduh dengan si Robert Whittaker ni. Lepas tu kita pula salah eja dia, kesian dia. Jangan salah eja nama dia. Dan yang dah meninggal lah. Yang hidup ni depan muka you ni. Jangan salah eja nama saya. Siap assignment tu. Tak sabar nak tanda. Okay. State 3 ways how the five kingdom classification is classified. Level of cell organization, this one. The first one adalah level of cell organization, prokaryotic, eukaryotic. Type organism sama ada unicellular ataupun multicellular. The second one adalah nutritional mode ataupun mode of nutrition, iaitu autotrophic ataupun heterotrophic. Ini adalah 3 ways. What is the differences between mode A and F? Okay, untuk Mike dan juga Sherlyn, saya nak introduce cara menjawab. Bila kita dah tulis ke atas ni, mode A, saprophytic, make sure dekat soalan ini you tukar. Kau jangan tak tukar. The difference between mode A and B, you tukar sini. Mode A ni apa? Saprophytic. Terus tukar. Okay, you tukar kat sini, saprophytic. Dan B ni you tukar kepada holozoid. Kenapa saya suruh awak tukar? Sebab kita tak ada masa nak 10 kali. Setiap kali baca soalan, you nak tengok atas, bawah. Tak buang masa dan mata awak penat, otak awak pun penat. So kita terus tukar supaya we don't have to look at atas balik. Itu adalah teknik menjawab. Kita nak memudahkan awak menjawab soalan. What is the difference between saprophytic and holozoid? Bila kata differences, kita kena provide differences. Okay, the first one adalah mode A ni, which is saprophytic, dia adalah absorptive. Mode B ni adalah ingestive. Tetapi bila kita nak kata differences, ada 3 perkataan azimat yang kita kena guna dekat tengah ni, iaitu but, While. While, whereas. Okay, ingat ni. But, while, whereas. Okay, tetapi sama je. Tetapi, manakala tetapi. So, ini yang awak kena gunakan. So, mode A is absorptive multicellular. But, whereas, while, mode B is ingestive multicellular. Sekiranya betul, 1 markah. Okay. Tapi ini kita buat nota. Kita tengah nak menjawab soalan dalam kelas Syazlan. Kalau saya tengok soalan minta 1, awak bagi 1, saya datang ke awak, saya ketuk jari awak. Jangan nak buat hal. Kita tak boleh. In this class, kita nak sebanyak boleh point yang kita nak belajar. Make sure awak buat lagi 1 point. Okay. Bila dah kata saprophytic, you elaborate lah. Okay, mode A tu. Saprophytic tu apa kebendanya? Okay, saprophyte dia akan secrete enzyme ataupun release enzyme for extracellular digestion followed by the absorption of nutrients, whereas while by holozoid involve ingestion of organic materials followed by intracellular ataupun internal digestion pun kita terima. Make sure you buat lebih daripada 2 point. Okay, lebih daripada poin yang dia nak. Okay, in my class. Okay, sila tulis sekarang. Kalau yang tak buat, ingat cakap saya. Kalau soalan minta 1, awak buat 1, padahal benda tu ada 3, siap. Memang saya ketuk dengan awak. Tulis ini lebih daripada 1 sebab kita nak belajar. Okay, kita bukan jawab exam. Kalau kata jawab exam dia nak 1, 1 lah. Okay, but in this case, we are learning. Okay, as much as we can. So, kena tulis banyak-banyak. Okay, tulis dulu. Yang poin yang kedua ni. Now. Okay.
Next, based on cell wall, what is the differences between kingdom Y and Z? Bila kata kingdom Y and Z, tengok balik dekat atas. Okay, kingdom Y itu adalah Monera, Z itu adalah Monera, Z itu adalah pelantir. So kita tukar balik dekat soalan bawah ni. Kita terus tukar, okay. Kingdom Y itu adalah kingdom Monera, Z itu adalah pelantir, okay. Now, kita tengoklah soalan. Jawablah soalan. Kingdom Y has a cell wall made up of peptidoglycan, which is the bacteria and the archaea. Whereas kingdom Z has a cell wall made up of cellulose. Okay? Kalau soalan tanya, what is the differences between, based on the cell wall, what is the difference between kingdom Z and kingdom fungi? Saya ulangi, based on the cell wall, what is the difference between kingdom Z and fungi? Macam mana awak jawab? Saya nak panggil. Mari kita tengok siapa yang bertuah. Siapa Mary ni? Tuak kan? Tony Z lah. Tony, mana kau? Yes, sir. Yes, sir. Kuat sikit. Dengar kan, sir? Okay, soalan saya. Based on the cell wall, what is the difference between kingdom Z, plantik, and fungi? Apa Yes. jawapannya? The cell wall of kingdom Plantae is made up of cellulose, while the cell wall of fungi is made up of chitin. Betul kan? Pandai, good job. Semua tepuk untuk Tony. Good job So betul lah, kingdom Z has cell wall made up of cellulose, whereas kingdom fungi, the cell wall is made up of chitin ataupun chitin CHITIN. Okay, pandai good job Tony. Okay. Next, kita tengok give two differences between bacteria and archaea. So bila kata differences, ingat di tengah-tengah ini make sure you guna 3 perkataan azimat, but, whereas dan juga while Okay. So bacteria, bagilah contoh-contoh dia. So bacteria does not, DNA of the bacteria does not associated with histones, whereas the DNA of bacteria is associated with histones. Apa tu histones? Okay. Ingat histone ni adalah gelendung benang. Okay, I make it as a gelendung benang, di mana kalau awak ingat balik, benang tu, let's say di DNA ni, kalau dia tidak ada histone, dia akan jadi macam ni lah. Okay, yang ini adalah the DNA of the, this adalah DNA of the bacteria. Tetapi archaea, dia dah a bit more advanced. Dia punya DNA ini, dia akan wrap around the histone. Let's say this one adalah the gelendung. Okay, yang satu protein yang akan membenarkan DNA is wrapped around it, itu adalah this one kita panggil, this one adalah histone. Ini adalah protein histone. Maksudnya DNA dia tersusun lebih sikit lah, terorganize lebih sikit lah. Okay, ini adalah the histones. Okay, untuk DNA bakteria dia tidak ada histones, tetapi archaea dia ada histones. Sama juga macam domain eukarya, kita memang ada DNA histones. Okay, one thing saya nak tanya, in case lah kan, ni extra knowledge ingat, overall charge DNA yang ni kita dah jawab last sem. DNA ini dia punya charge apa? Overall charge. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. DNA charge dia adalah negatif. Kenapa? Sebab dia ada phosphate group. Dia ada phosphate backbone, pandai Okay, DNA ni dia charge dia adalah negatif sebab backbone of DNA itu dia ada phosphate. Phosphate tu ada oksigen. So dia adalah charge negatif. That's why overall charge DNA ini adalah negatif.
Jadi awak agak histone ni charge dia apa? Positif. Positif. Histone charge dia adalah positif. Sebab kalau dia charge negatif, boleh ke negatif dengan negatif bersama? Tak boleh. Okey, dia kena negatif dengan positif. Macam awak lah, awak nak cari pasangan ni tips cinta daripada Syazlan. Awak nak cari, awak jangan cari yang sama macam awak. You cari yang berbeza dengan awak dan complement with each other. Contohlah saya contoh. Contoh sebanyak cakap. Saya tak suka let's say my pasangan tu banyak cakap. Tak boleh. Sebab kalau I cakap dia pun nak bercakap, pening kepala aku. Kan? Okay, so if you banyak cakap, you carilah someone yang bertenang. Okay, macam pula sejenis yang volcano nak meletup je kerja aku kan. So I nak cari orang yang bertenang. Okay, so daripada situ adanya yin and yang lah. So daripada situ barulah kita complement with each other. Okay, macam you, let's say you tak handsome, you tak cantik. You carilah yang handsome, yang cantik, barulah anak you cantik kan. Gitu. So itulah yang what we call complementary lah. Make sure you cari orang yang complement. Dan sama juga macam DNA ini, kenapa dia boleh wrap around the histones? Because histone itu dia charge dia adalah positif. That allows the DNA to be associated with the histones. Okay. Next. We look at it in terms of cell wall. Okay, untuk yang the bacteria and archaea, dia punya peptidoglycan present in the cell wall. Tetapi untuk archaea, dia tidak ada peptidoglycan. Instead, dia memang tidak ada peptidoglycan, tetapi dia ada satu nama yang lain iaitu apa? Dia punya cell wall ke? Archaea. Dia ada cell wall. Cell wall dia bukan made of peptidoglycan. Okay, archaea ni dia bukan peptidoglycan, tetapi dia ada nama lain. Polysaccharide protein tu kan? Yes, betul lah tu. Tetapi nama dia adalah apa ni? Pseudo Peptidoglycan. Pandai. Okey, dia tidak ada sebiji macam peptidoglycan, tapi dia ada ala-ala peptidoglycan yang kita panggil pseudo peptidoglycan. Pseudo ni means fake lah, faked. Okey, dia fake, palsu. Dia ada macam peptidoglycan yang kita panggil pseudo peptidoglycan ataupun nama lain dia adalah pseudo apa? Pseudo Murin. Pandai. Pseudomurin. Okay. Okay. Peptidoglycan ni nama lain dia adalah murin lah sebenarnya. So this one adalah pseudo-peptidoglycan ataupun nama lain peptidoglycan adalah murin. So pseudomurin. Okay. Good job. So itu poin yang kedua. Again, kalau in my class, dia minta ada 2, you bagi 2. Padahal benda tu ada 3 dan 4. Saya nampak saya ketuk. Memang saya ketuk. Tak sabar nak orang. So, tulis lebih daripada 2. Yang ketiga ni adalah in term of plasma membrane. Plasma membrane dia is made up of unbranched fatty acid linked to glycerol by ester linkage untuk bakteria. Tetapi kalau untuk di archaea in the plasma membrane, okay, dia punya hydrocarbon itu, fatty acid tu is branch, dia bercabang and linked to the glycerol by ether linkage. So if let's say lah kita ambil this bacteria, okay, kita tengok dia punya, ambil bakteria ni, lepas tu you ambil dia punya plasma membrane, you tengok under microscope, okay, di sana bulu mata saya yang lentik ni, okay, you tengok under microscope, you akan nampak first dia punya plasma membrane itu, of course lah memang ada fatty acid. Fatty acid itu dia punya, kita ada dia punya fatty acid tu adalah straight saja. Okay, tidak ada branch. Okay, straight saja. Okay, dia punya kaki tu straight saja. Dan this one, dia straight, dan the second one adalah link dekat dia punya glycerol tu oleh ester linkage. Tetapi kalau kita ambil archaea,
contohlah you pergi dekat kolam air panas mana-mana, okay, you ambil air tu, lepas tu you tengok ada archaea, lepas tu you tengok dia punya under mikroskop dia punya plasma membrane, you akan nampak dia punya plasma membrane itu, dia punya fatty acid itu bercabang. Gitu. Ikut imajinasi you lah. Ini imajinasi saja. Okay. Dia tak adalah rupa macam ni pun. Tapi this is my image. Allah, apa ada dua kepala ni kan. Okay. Dia ada branch amino acid. This is how you learn You buat figure macam ni. You ingat, I ingat ke benda-benda ni? I tak ingat pun. Tapi I ingat I lukis. So this one adalah dia punya branch fatty acid untuk archaea. Dan dia punya fatty acid tu link dekat glycerol ini, instead of ester, dia link by ether linkage. You nak tahu apa tu ether, you Google sendiri. Okay, this one link by fatty acid tu link dekat glycerol by ether linkage dekat tengah ni. Ni adalah link dia ni. Okay, kalau bakteria dia link kepada the glycerol by ester linkage. Now archaea dia link by ether linkage. In term of fatty acid pula, untuk bakteria dia straight and branch, but then archaea dia ada branch, ada kaki lagi ni. Dia ada kembasiam lah macam ni. Okay. Gitu. Faham? Okay. Last question sekejap sebelum kita rehat 5 minit. I pun tak larat nak cakap. How do bacteria restore the atmospheric carbon dioxide that is required by plants for photosynthesis? So, apakah kepentingan bakteria ini? So basically bila awak meninggal, okay, contohlah awak dah cukup time kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. So kita lukislah alif lah. Di sini alif. Okay, ni alif. Apa ni? Sila-sila ni alif kena langgar. Lepas tu alif pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang pun dah kafankan alif, okay, dah ikat. Okay, alif pun ditanam di dalam tanah. Okay. Daripada tanah kita diciptakan, daripada tanah kita juga dikembalikan. So what happen is that bila alif dah ditanam, 7 langkah saja orang balik kubur. Daripada kubur alif, datanglah malaikat. Boleh sini soalan malaikat dah bersayap kan. Dia dah tanya alif semua, dia dah selibas, dia dah sebat alif sebab alif dekat kelas tertidur kan. Syazlan tak maafkan, buat lagi. Tak dengar cakap Syazlan kan, pak, dah kena seksa semua. So tibalah masa alif ini kenalah diuraikan. Kalau tak alif nanti ada je lah dekat dalam tanah kan. So what happen is that pada ketika ini datanglah bakteria. Bakteria ni memang ada dalam tanah. Okay. Bakteria ini akan menguraikan alif. So basically, dia akan inilah pecah-pecahkanlah daging-daging alif ni. Okay. Supaya bila ia diuraikan, maksudnya sekarang alif ini dia dah nak jadi, itu yang dikatakan, daripada tanah kita diciptakan, daripada tanah kita dikembalikan. So the whole things in alif dia akan start to be degraded. Dia akan dipecah-pecahkan dan dia akan return back to the soil. So apa kepentingannya? Dalam daging alif tu, dalam in our cells, ada banyak nitrogen, ada phosphorus, ada carbon. Bila dah terurai, all those chemical things, carbon daripada dalam awak punya sel, and then nitrogen dalam awak punya DNA semua tu, itu semua akan kembali ke dalam tanah. At one point, this one dah terurai, dalam tanah itu memang akan sangat-sangat kaya dengan carbon, dengan nitrogen. You say lah, semua benda-benda tu, okay, yang ada dalam kita punya badan tu semua akan back to the soil. So basically tanah ni akan subur lah. That's why macam mana kita nak, one of the way kita nak tahu tempat itu ada kematian ke tidak, kita tengok tanah tu. Kalau banyak, atas tu banyak rumput, okay, ni ilmu baru Kalau atas tu banyak rumput, ada banyak pokok, maksudnya sekarang berkemungkinan bawah itu memang ada mayat. Okay, ada lokasi pembunuhan, senanglah nak cari. Okay, memang akan ada bangkai ataupun ialah mayat. So, sebabkan apa? Karbon, nitrogen semua ini diuraikan oleh bakteria dan juga decomposer.
dan dia akan kembalikan balik karbon itu dan nitrogen everything semua ke dalam tanah. Okay, daripada nitrogen itu, karbon semua itu barulah dia akan absorb balik by the plant. That's why dekat atas ni, plant itu akan gunakan balik nitrogen and all the carbon tu kembali dekat diri dia. So itu yang kita panggil recycling of organic materials. Okay? So ingat kalau awak nak bunuh orang, bukanlah aku nak ajar tapi kelas aku asih. Kalau you nak bunuh orang, janganlah tanam. You cement lah dulu, baru you tanam. Bila you cement ni, tak adalah nitrogen, karbon tu dia akan dibebaskan. So tak adalah kantoi, tapi jenuh lah awak nak ni kan. Actually, and one thing about killing people ni, whatever you do, memang akan meninggalkan kesan. My pakcik is a forensic and I memang, saya kalau tak ada lecturer bio, saya memang nak jadi forensik. Saya dah dapat offer dah. Belajar forensik sebelum I pergi UK, but I choose not to, and memang menarik you know, if you know this, okay, memang whatever you do memang akan meninggalkan kesan walaupun sehelai rambut if let's say rambut tu gugur dekat lokasi pembunuhan, memang forensik boleh jumpa, dia ada banyak alat lah. Susahlah untuk tak kantoi, melainkan you memang sangat knowledgeable in this and then you are able to kill the people without leaving any trace. But usually memang akan meninggalkan kesan. So back to the story of the soalan F ni, macam mana bakteria restore the carbon dioxide. So basically via decomposition ataupun degradation ataupun breakdown of organic molecules of the dead. Okay. Bila dia ni dah akan release the carbon, after that bacteria then use this organic for respiration, hence releases back the carbon to atmosphere. So bila bakteria ini menggunakan carbon itu, let's say atas ni ada bakteria, dia dah guna dia punya carbon, dia dah masuk dalam badan dia, ada glucose dan sebagainya, dia release balik carbon dioxide back kepada atmosphere. So dari tanah tu akan keluarlah carbon dioxide kembali ke dalam atmosphere. Sama juga kalau dia, let's say ada bangkai, di sini atas tanah, atasnya ada bangkai kucing. Okay. Macam mana rumput kucing Ya Allah, macam tikus ni. Okay, let's say adalah si tompok mati. Tompok ni pula dia lari daripada rumah. Lepas tu kena langgar, tersara tepi jalan, mampus. So apa berlaku? Dia akan terurai. Tompok ni dia dah nak start terurai. Bila terurai ni memang awak boleh nampak dalam, actually the first thing kalau you perasan, macam aku nak cerita kan. Kalau awak perasan, bila ada bangkai, let's say bangkai anjing ke dekat tepi, cuba awak tengok. Dia akan macam menggelembung kan. Kalau awak perasan lah. Bangkai awak, the first hari dia tak menggelembung. Second hari dia dah start macam perut dia tu kembung. Macam ni. Lepas tu dia macam bola. Okay. Perut dia tu kembung. Dalam ini penuh dengan gas. Okay. Gas carbon dioxide. Dalam ini penuh dengan gas carbon dioxide. Ada juga metana, methane. Okay. At one point, lebih 4 hari dia akan, perut ni tak mampu nak menahan, dia akan burst. Memang meletup. Bangkai itu akan meletup perut dia. Okay, dia akan, orang kata pecah perut. The term is pecah perut. Okay, bila dia burst, keluar all this carbon dioxide to the air. Macam mana boleh ada gas carbon dioxide? Decomposition itu berlaku dekat dalam ni. Bila bakteria itu dia decompose, let's say all the paru-paru, all the usus inside the cat, what happen is that dia dah gunakan carbon dioxide dalam diri dia. So let's say dia buat glucose and everything, now dia release back carbon dioxide. Carbon dioxide itu trap dalam perut of the cat. That's why dia menggelembung. So one thing, kalau awak nampak bangkai yang menggelembung, awak jangan pergi dekat dia, awak pergi cucuk. Memang meletup dia punya isi perut tu kena awak. Okay? Dan dia sangat berbahaya sebab kalau awak pergi dekat bangkai and then awak nyalakan lighter, meletup, memang akan jadi letupan. Memang awak boleh terbakar. Sebab dalam ni ada gas methane sekali juga. So memang it's very very inflammable. It's very very flammable. So jangan buat-buat hal. So but then again, this thing adalah bila ada decomposition berlaku, bakteria menggunakan karbon daripada bangkai itu, they release carbon dioxide. Now this carbon dioxide akan kembali ke air lah, back to the air. So basically
kadang-kadang kita terhirup actually apa-apa daripada bangkai lah, tetapi itu adalah ciptaan Tuhan lah. Sesuatu yang diciptakan memang akan dikembalikan. Okay, ingat itu adalah one thing that about the cat lah, about the bangkai. Kalau awak rajin pergi YouTube sekarang rajin tengok benda pelik-pelik kan. Because I know and I think, cuba awak cari bangkai ikan paus. Google lah YouTube ke apa, bangkai ikan paus tersadai. Ada memang ikan paus tu dia punya kembung, lepas tu tiba-tiba dia meletup. Meletup tu memang tercampak orang. Cuba awak cari kat YouTube. Awak tulis apa bangkai ikan paus ke apa kan. Will explode ke you cari, you akan nampak gas keluar tu itu adalah gas carbon dioxide and methane. Sebab apa decomposition itu berlaku dekat dalam, carbon dioxide itu trapped inside the body of the whale, and then at one point dah tak mampu dah, memang meletup perut dia, memang berdebung, keluarlah carbon dioxide kembali ke atmosphere. To answer the soalan F. Okay. Ya Allah, macam-macam cerita Astaghfirullahalazim. Daripada alif, daripada malaikat, sampailah ke bangkai kucing si tumpuk, sampailah ke ikan paus. Okay. Alright, kita rest sekejap for 5 minit. Pergilah stretching ke apa sebelum saya nak teruskan dengan this bacteria dan juga protista dan this question lah. Yang ni kita akan go fast saja. Okay. The next one kita tengok this question. Dah, rest sekejap. Kita ke aku. Aduh Saya nak turun ke bawah je nak minum air. You should do the same. You all dah makan ke? Belum. Belum, samalah. Sudah. Dah makan sikit tak? Balik. Tenang, sir.
Yang perempuan bila nak makan dengan saya? Asyik student lelaki je makan dengan saya. Tiba. Penatnya aku. Sekejap ya. Okay, kita teruskan sekejap. Kita pergi laju sikit lah, macam bercerita lebih pula kan tadi. Astaghfirullahaladzim. Punyalah banyak masa, 4 soalan je. Okay, jadi I go laju sebab tadi kita dah explain pasal bakteria. Untuk bakteria tu, dia paling important adalah you tahu the differences between, sorry Allah, bengong apa ni. You have to know the differences between the between the bacteria dan juga archaea. Itu yang penting lah. Okay, tetapi dalam UPS je banyak tanya yang benda-benda basic macam characteristic of bacteria, macam tu saja. Okay. Semua boleh nampak skrin saya? Boleh, sir. Boleh Okay. So figure 8 show an organism as seen under microscope. Adalah this bacteria lah. And then the second one is sebelum kita jawab soalan, you have to analyze the picture and then barulah you jawab the soalan. So B, what is B? Kadang-kadang you tak nampak kan? Tak apalah. Itu basically merujuk kepada, B tu merujuk kepada DNA. Okay. Okay, this one merujuk kepada DNA. And then A tu adalah yang ekor panjang itu, dia adalah dipanggil flagella ataupun flagellum. Kalau dia satu adalah flagellum, kalau dia lebih daripada satu adalah flagella. DNA ini dalam bakteria, bakteria ada nukleus ke? Tiada. Tidak. Tiada. Tetapi DNA dia bergumpal dekat satu region yang kita panggil Nukleoid. pandai. Dia bergumpal dekat satu region yang kita panggil nukleoid. Dia bukan nukleus. Dia macam, saya dah cerita last time, dia macam apa, you bergumpal, you campak dekat satu tempat. So that tempat yang dia bergumpal itu, region itu, dia panggil nucleoid region. Okay. Which domain does this organism belong to? Bacteria.
state 2 unique characteristic in the domain of the domain bacteria. Awak letaklah macam-macam. Cell wall made up of peptidoglycan, DNA tak ada histone. Lepas tu ada pula pili, fimbriae and everything. Apa yang membezakan pilus and fimbriae, kalau kita lukis the bacteria, ada 3 benda. Satu adalah this flagellum yang panjang for the locomotion. Satu lagi adalah dia punya rambut ni, rambut bulu-bulu dia ni, okay, yang kasar-kasar ni, yang digunakan untuk attachment. This one kita panggil fimbriae. Okay, dia kasar ya. Tak percaya kalau awak kahwin dengan someone yang ada bulu dada kan, maybe itu adalah you punya kesukaan kan, you pegang you punya dada husband awak tu kasar-kasar, so tangan awak melekat kat situ. So itu adalah attachment. And then the third one adalah satu lagi projection yang lebih panjang daripada fimbriae. Okay, dia tidaklah terlalu panjang macam flagellum, tetapi dia panjanglah juga, yang kita panggil pilus. Ataupun banyaknya ada kita panggil pili. Saya tak sure je pili ni. Oh sorry, satu L saja. Okay, pilus, P-I-L-U-S. Banyak dia panggil pili. Pili ini adalah for sexual reproduction, yang kita panggil conjugation. Kenapa? Pilus ni actually kalau kita ambil tengok lagi under mikroskop, dia macam pipe. Bila kata macam pipe, maksudnya dia ada ruang di dalam. Yang ni I share sikit lah. Okay. Pilus tu dia macam pipe, dia ada ruang di dalam, di mana ruang ini cukup muat untuk memasukkan plasmid. Plasmid of the bacteria tu daripada dalam ni, okay. Plasmid ni muat untuk melalui masuk dalam pilus, dan plasmid ini akan pergi ke mana? Pergi ke another bacteria. Okay, that's this one adalah bacteria A, this one bacteria B. Okay, dia akan boleh pergi ke plasmid ni, dia boleh pergi bacteria B, DNA pun boleh pergilah. Adanya exchange of genetic materials. Itu yang dikatakan sexual reproduction. Ibaratnya adanya penemuan the DNA of the father and DNA of the mother lah. So itu yang dikatakan sexual reproduction ataupun conjugation. Dan pilus ini again dia ada tunnel, dia macam ada memang tunnel yang boleh DNA boleh lalu dalam dia. Okay. But you don't have to know more because nanti dia akan banyak perkara yang you have to know. Yang ni pun sendiri memang sangat-sangat banyak. Kalau you ambil, if you learn microbiologist, you akan belajar benda ni. Okay. Memang you boleh cerita lain, dia ada single circular DNA, dan yang penting dia ada this one plasmid. Tak semua bakteria ada plasmid, tetapi kalau bakteria itu ada plasmid, basically bakteria itu usually memang ada kelebihan. Okay. Ingat balik dalam chapter 8 last sem, plasmid itu dia ada origin of replication, dia juga ada let's say Lexi gene. Dan yang penting dia ada this apa? NPR gene. Ya, pandai. Dia ada resistant, antibiotic resistant gene. This ciri-ciri kelebihan ini kebanyakannya berada dalam plasmid. So kalau bakteria itu ada antibiotic resistant, maksudnya sekarang dia lebih kuat lah if let's say ada antibiotik yang dia bertemu dengan sesuatu yang bunuh dia, but diri dia ada code, okay, adanya sesuatu yang boleh fight against benda yang bunuh dia, dia boleh survive. Okay. Dan Lexi-gene juga, kalau bakteria itu dia ada plasmid, kita rendam dia dalam susu ada lactose, kebetulan dia pun ada Lexi-gene yang encodes for beta-galactosidase, maka bakteria itu boleh digest the lactose and dia boleh obtain glucose from it. Berbanding dengan bakteria yang tidak ada plasmid, if let's say bakteria ni tak ada plasmid, okay, dia tidak ada plasmid, kita rendam dalam susu, boleh tak dia utilize the lactose as for dia punya carbon source, boleh tak dia menggunakan lactose tu untuk dia obtain let's say carbon daripadanya? Tidak boleh. Sebab dia tidak ada ciri-ciri kelebihan. If let's say lah let's say dia ada plasmid,
let's say dia ada plasmid, dia ada lactase, maka kalau kita rendam bakteria ini dalam susu, dia boleh menggunakan lactose itu digest the lactose dengan adanya lactase, so dia akan encodes for beta-galactosidase. Beta-galactosidase ni adalah satu enzim yang akan digest lactose, dia akan potong lactose tadi kepada glukos dan juga galactose. So dia ambil glukos ini, dia gunakanlah glukos itu sebagai dia punya source of energy. Okay. Ciri-ciri kelebihan itu berada di dalam plasmid. Tak semua bakteria ada plasmid, tetapi usually kalau dia ada plasmid, dia ada ciri-ciri kelebihan. Okay. Next question B, we move into kingdom Protista yang in which I actually kurang explain. Untuk kingdom Protista, dia adalah eukarya. Bila kata eukarya, maksudnya dia ada true nucleus. Cuma apa yang membezakan dia dengan kita apa? Selain daripada sama ini adalah kita ada true nucleus. Tetapi kingdom Protista ni, apa yang membezakan dia dengan kita yang utama? Kita multicellular. Pandai. Okay, kita multicellular kingdom Protista secara general dia dikatakan adalah unicellular. Dia single cell. Walaupun this one ada satu phylum tu dia adalah multicellular, tapi kita kira dia the whole thing adalah unicellular. Manusia, animal, multicellular. Okay, again mari kita tengok. Untuk the Protista kita akan bahagi dia kepada dua jenis lah, sama ada dia algae ataupun satu lagi apa ni yang C ni. Kalau ni algae, this one adalah Protozoa. pandai, dia adalah protozoa. Algae ni pula, okay, dia ada dua grup, dua phylum, sama ada the phylum Chlorophyta yang berwarna hijau ataupun green algae. The second one D ni adalah brown algae yang kita panggil Phaeophyta. pandai, good job. Phaeophyta. Okay. Mike dengan Sherlyn boleh jawab juga sangat-sangat dialukan. Okay. Next, kalau protozoa kita algae ni kita classify based on brown ataupun green algae. Untuk protozoa kita classify dia based on locomotion. Macam mana this protozoa ini bergerak. Okay, kita classify dia based on that. The first one adalah kita ada Paramecium. Okay. Paramecium, apa dia punya phylum, sayangku? Paramecium ni adalah organism. Phylum dia adalah kalau kita lukis Paramecium, dia ada banyak ni Ciliophora ke? yes. Betul. Dia ada banyak bulu dada ni yang kita panggil apa? Ni. Cilia. Tadi sudah explain. Cilia. Cilia, pandai dia ada banyak cilia Paramecium, ingat dia ada C ni. C, Paramecium, sium. Dia ada cilia. So dia phylum dia adalah Ciliophora. Okay, settle. Next kita ada Euglena. Euglena. Kalau kita lukis, dia macam ni, lepas tu dia ada satu ni. Ekor ni. Euglena, ingat L ni. Dia ada apa? Ekor. Iaitu? Macam bakteria tu. Apa nama ekor bakteria? Flagella. Pandai. Dia adalah flagellum. Flagella. Euglena LL, flagella LL. Ingat macam tu. Euglena LLL, flagella LL. Euglena ada flagella. So dia punya phylum adalah, ambil nama dia. Euglenophyta. Pandai. Euglenophyta. Okay. Tak susah, okay. Protista ni paling senang nak ingat. Paramecium, C. Ada cilia, Ciliophora. Euglena, ada L, flagella, Euglenophyta. Next kita ada amoeba species, amoeba proteus. Amoeba ni kalau kita lukis, dia ada macam jejari-jejari yang mencengkam. Dia ada tangan ni. This one kita panggil apa? Dia bukan tangan. Yes, good job. Dia bukan tangan, tapi dia ada tangan yang faked, yang palsu.
Pseudo. Dia kata palsu pseudo. Tangan merujuk kepada pot. Pot tu adalah pot tu merujuk kepada tangan dan kaki. Pseudopodium kalau satu. Kalau lebih daripada satu, kita bagi pseudopodia. Okay. So dia punya phylum adalah, nampak ni, dia ada pot. So dia punya phylum adalah Rhizopoda. pandai. Rhizopoda. Ni. Dia ada perkataan pot ni. Ini merujuk kepada kaki. Sebab dia ada pseudopodium. Rhizopoda. Okay. Next, the last one is yang dia tidak tulis tetapi dia adalah, contohnya adalah Plasmodium falciparum. Plasmodium ni ada banyak jenis. Contohnya adalah Plasmodium falciparum, the one yang menyebabkan malaria. Plasmodium ini, kalau kita lukis dia punya struktur ni, dekat mulut depan ni dia ada satu kompleks yang untuk infection yang kita panggil, dia berada dekat hujung, dekat apex. Dia berada dekat apex dan dia kompleks. So this complex kita panggil Apical complex. yes. Kita panggil apical complex. Kenapa dia dipanggil apical complex? Sebab dia berada dekat hujung. Hujung tu apex. Apex predator. Predator yang paling tinggi. Dikatakan human lah. Tetapi kalau kita jumpa T-Rex, engkau pun kena makan kan? Apex predator. Predator yang paling hujung. Nam apex ni merujuk kepada hujung dan ada kompleks. So apical complex. Jadi this organism punya phylum adalah Apicomplexa. Epikompleksa. pandai. Apicomplexa. Ambil daripada apical complex, tulis saja apicomplexa sebab dia ada apical complex. Okay. Settle protozoa. Itu saja awak perlu tahu. Okay, awak perlu tahu itu saja. Paramecium, Dactylia, Coleophora, dan dia bergerak secara swimming lah. Euglena pun sama, swimming. Dia ada flagella. Rhizopoda ni dia ada pseudopodium, which is amoeba sp. Plasmodium dia ada apical complex, tetapi dia bergerak secara gliding. Dia meluncur, okay, dalam sel. I think I dah explain cerita pasal malaria. Dia bergerak ke atas sel, dia memang meluncur, skating. It's not skating, the glide. The gliding. Atas sel. Okay, dia adalah, dia punya dress you don't have to know, tapi the gliding. Lepas tu dia masuk dalam sel. Dia dah masuk dalam sel, contohnya dalam awak punya hepatocyte, dia replicate dalam ni, lepas tu burst awak punya hepatocyte, rosak awak punya paru-paru, terus paru-paru awak bengkak. Apa nama term tu? The term yang I bagi tahu dalam in my lecture, bila paru-paru, bila hati awak bengkak. Hepatomegaly. Pandai. Hepatomegaly. Okay. Hepato merujuk kepada hati, liver. Megali merujuk kepada pembesaran. Okay, hepatomegaly. Sebab awak punya liver tu bila ada malaria masuk, di plasmodium masuk, sel hepatosit pecah, bengkak, terus kembang, besar. Jadi hepatomegaly. So itu adalah antara ciri-ciri orang yang mendapat malaria, hati dia bengkak dan dia sangat-sangat lemah lah. Okay. Good. How do scientists classify C into its phyla? C itu kita classify dia based on locomotion ataupun movement ataupun motility. Okay. Dan which are algae considered to be ancestor of kingdom Plantae. Dan dalam banyak-banyak ini, dalam semua yang kita dah explain tadi, okay, dalam kalau kita tengok algae, which is this group, yang mana satu yang kita consider to be nenek moyang kepada, which one yang kita consider nenek moyang kepada plant, tak lain tak bukan Chlorophyta. This amoeba pula. This Chlamydomonas itu, dia dikatakan dia adalah nenek moyang kepada plant. Kenapa? Sebab dia share ciri-ciri yang banyak macam plant. Okay? Kalau kita tengok Chlamydomonas ni, yang bentuk macam buah pear ni, okay,
dia ada banyak ciri-ciri yang sama macam plant. The first one adalah dia ada chloroplast. Okay. They are photosynthetic. Bila kata chloroplast maksudnya memanglah dia adalah photosynthetic. Okay. Kenapa? Because they are photosynthetic. Chlamydomonas, both Chlamydomonas dan juga the plant, they are photosynthetic. Boleh menghasilkan makan sendiri ataupun awak boleh kata dia autotroph ataupun awak boleh kata dia photoautotroph. Okay. Okay, first tu adalah the first thing adalah dia photosynthetic ataupun autotrophic ataupun photoautotroph. Yang kedua, dia juga share the same photosynthetic pigment dengan plant. Okay, both Chlamydomonas which is chlorophyta ni, dia share photosynthetic pigment dengan plant iaitu chlorophyll apa? Apa nama chlorophyll yang plant ada? Chlamydomonas pun ada. Chlorophyll A dan B. B. Okay. Both Chlamydomonas dan juga plant dia ada chlorophyll A and B. Okay. Phaeophyta dia tidak ada chlorophyll B, dia ada fucoxanthin. Okay. Dan juga selain daripada itu, plant akan store starch as a food storage. Dia akan store carbon in the form of starch. Sama juga Chlamydomonas pun dia akan, dalam ni pun ada starch. Okay. Dan yang kedua, yang selain daripada itu, Chlamydomonas pun ada cell wall. Cell wall Chlamydomonas ini is made up of cellulose. Sama juga macam plant. Plant pun ada cellulose cell wall. Of course lah, obviously kan. Plant punya cell wall tu adalah cellulose. Major component of cell wall adalah cellulose. Dan bila dah kata photosynthetic, dia akan use carbon dioxide and release oxygen. Okay. Dia akan also release oxygen to the atmosphere ataupun kita boleh katakan dia akan fix carbon dioxide and release oxygen. Dia gunakan carbon dioxide untuk menghasilkan glukos. Glukos itu dia akan break down balik kepada oxygen. Oxygen tadi akan release keluar. So sama macam plant. Okay? Itu adalah the things that you have to know pasal Chlamydomonas dan juga plant. So kalau soalan tanya apakah persamaan ataupun considered ancestor to the plantae, ia merujuk kepada persamaan, similarities. Yelah, samalah macam bila orang tanya soalan, awak ni anak siapa? Contoh, Delkan, awak ni anak siapa? Lepas tu mestilah orang akan tengok similarity. Oh, dia ada rupa bapak dia lah, dia ada hidung bapak dia lah, dia ada kulit bapak dia lah. So kita akan, bila orang tanya perkaitan antara kita dengan kita punya parents, orang akan tengok kita punya persamaan. Sama juga macam soalan ini. Kalau dia tanya which one is the ancestors of the plantae, kita nak carilah persamaan. Kenapa pula kita nak tengok perbezaan kan? Okay. Clear ya? Okay, this one kita go fast. Okay, untuk bakteria ni, I think you boleh tengok balik the lecture based on gram staining. Okay, shows the diversity of bacteria based on the shapes. Okay, this one, kalau kata based on shape ada beberapa yang you kena tahu. Kalau bentuk dia bulat, this one kita panggil apa? Coccus. Coccus. Kalau banyak, Kosai. Kosai pun boleh. Kalau bentuk dia macam ni, rod shape, kita panggil Bacillus. Bacillus. Kalau banyak kita panggil Bacilli. Bacilli. Kalau bentuk dia macam ni, macam rod shape tetapi bengkok, bentuk koma pula. Macam ni. This one kita panggil Spirilla. tak, koma. Oh, koma. Macam V sikit. Vibrio. Pandai. Kalau bentuk dia macam twist ni, berpusing ni. Ni kita panggil bentuk spiral. So this one adalah spirilium ataupun spirilla. Okay, itu saja. Maksudnya sekarang bakteria yang paling besar adalah bakteria yang spiral lah. Okay, bakteria yang spiral ni memang lagi besar daripada, in term of size, lagi besar daripada yang lain. Coccus ni yang paling kecil, bulat-bulat, comel.
tapi boleh menyebabkan penyakit. Semua ni boleh menyebabkan penyakit. Okay. So A tu adalah rod ataupun bacillus, rod shape. C tu adalah spiral. Awak boleh nampak perbezaan dia dengan Vibrio ni, dia berpusing, badan dia tu macam terkiok sikit. Vibrio ni ibaratnya awak ambil pen, awak bengkokkan pen awak, itu saja. Tapi kalau spiral, awak pusing awak je pen tu, dia bentuk macam twister, you know. So itu adalah spiral. Dan B ni adalah coccus, bulat bulat. Okay. Give one example of bacteria B, awak boleh letak macam-macam, asalkan nama dia adalah coccus. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, pneumonia. Okay, bakteri yang menyebabkan penyakit pneumonia itu adalah Streptococcus pneumoniae. Okay. Masa sedegree dulu, saya memang suka hafal nama bakteria-bakteria ni sebab dia macam nama, macam perfilling Harry Potter, you know, like the spell. Streptococcus pneumoniae, gitu. Okay, memang I suka hafal nama-nama saintifik dan saya tak sabar nak explain pasal Naticidum animalia. Ada, you akan belajar phylum Nematoda dengan phylum Platyhelminthes. Itu memang saya punya favourite. Tak sabar nak next week punya kelas saya nak cerita pasal cacing buntut lah, cacing tu like nanti saya cerita seronok. Okay, now kita fokus ni dulu. Step tu, another two ways of bacterial classification, kita buat gram staining. Gram staining ini dia akan classify bacteria based on cell wall. Tu je yang you have to know. Okay? Nak explain sikit ke? Sikit lah. Okay. Saya dengan lajunya, sebab saya takut tak sempat saya nak explain yang fungus. Kalau untuk bacteria based on cell wall, bacteria ni dia ada dua jenis. Okay? Kalau kita classify based on gram stain, bakteria itu akan ada dua grup sama ada dia adalah gram positif ataupun gram negatif. Macam mana kita nak membanding beza? Okay, bakteria ni dia ada dua jenis. First is, ada satu bakteria, contohnya coccus. Kalau kita tengok the structure of bacteria, kita ambil bakteria, kita potong sikit, kita tengok dia punya cell wall dan juga kita tengok dia punya cell wall dan juga plasma membrane. Ada bakteria yang ada tebal dia punya cell wall. Peptidoglycan dia tebal. Okay? Dia ada peptidoglycan yang sangat tebal. Okay? Bawah peptidoglycan tu ada plasma membrane. This one plasma membrane, this one adalah peptidoglycan. Ada satu bakteria, another bacteria, okay, usually bacillus, okay. Kita ambil dia punya plasma membrane and cell wall, kita tengok dia punya cell wall tu lebih kompleks. Sebab kalau untuk yang bakteria yang first ni, yang coccus ni usually, dia ada peptidoglycan yang tebal, dia ada simpler cell wall. Now cell wall of the bacteria yang kedua ini, dia ada another dua layer pula. Okay. Dia ada outermost layer yang kita panggil outer membrane. This one outer membrane. Bawah outer membrane barulah ada peptidoglycan. Cerita dia sekarang, peptidoglycan ni you boleh nampak. Kalau bakteria yang gram positif, this one adalah gram positif, this one negatif. Bakteria yang ada gram positif cell wall ni, dia tidak ada outer membrane tetapi dia ada simpler cell wall yang peptidoglycan saja. Now gram negatif ni dia ada more complex cell wall sebab cell wall dia dah ada outer membrane dan juga peptidoglycan. Tetapi peptidoglycan dia nipis dan berada di bawah outer membrane. Bawah ini barulah plasma membrane. Cerita dia sekarang, what happen is that, apa yang kita buat, kita akan, macam mana kita nak membanding beza, kita akan stain dia dengan dye yang kita panggil crystal violet. Bila kita letak dye which is colour, crystal violet ni kita letak dye dekat peptidoglycan. What happen is that dia memang akan membaluti the peptidoglycan. Okay? All this peptidoglycan memang akan stain purple. Sama juga macam gram negatif. Dia akan stain the purple, the whole bacteria. Okay? Termasuklah peptidoglycan yang nipis bawah ni. But then, bila kita dah stain purple, the second step adalah kita letak alkohol. First kita letak
purple, the crystal violet. Kemudian yang kedua kita letak alkohol. Alkohol ataupun dengar apa satu lagi. Alkohol ni sifat dia adalah menghakis. Saya nak padam. Alkohol ni sifat dia menghakis. Bila kita letak alkohol, dia akan hakis bakteria ini punya cell wall. Tetapi disebabkan peptidoglycan ini tebal, hanya yang atas ini sahaja yang akan terhakis. Tinggallah yang peptidoglycan yang bawah ni masih warna purple. Okay? Tetapi kalau gram positif, outer membrane ni taklah kuat sangat tahan dengan alkohol. Jadi bila alkohol ni masuk, dia sapu sekali peptidoglycan yang bawah ni. Bila dia sapu sekali peptidoglycan yang bawah ni, what happen is that now bakteria ini langsung tak ada outer membrane dan peptidoglycan pun dia dah tak ada. Tinggallah plasma membrane sahaja. Berbanding dengan yang bakteria gram positif, tebal sangat peptidoglycan dia, masih ada part of it ada peptidoglycan yang ada warna purple. Macam mana kita nak membanding beza? Kita counter stain. Kita letak lagi stain yang lagi satu yang kita panggil safranin. Safranin ni warna merah. Bila kita ambil, let's say, nak merah. Bila kita letak stain, kita letak stain, tetapi disebabkan plasma peptidoglycan ni dah warna purple, jadi warna merah ni tak boleh pun nak masuk kat dalam peptidoglycan. Jadi dia hanya akan lalu sahaja dekat atas. Okey, dia tidak masuk dalam peptidoglycan cell wall ada peptidoglycan sebab peptidoglycan tu dah penuh dengan warna purple daripada crystal violet. Tetapi gram negatif disebabkan dia dah tak ada outer membrane dan dah tak ada peptidoglycan yang nipis tu, bila kita letak safranin ini, dia memang akan colorkan the bakteria. That's why bila kita cuci, awak akan nampak gram positif dia akan purple. Sebab dia mengekalkan retain crystal violet. Cat warna purple tu dia masih tertinggal di dalam dia punya peptidoglycan. Berbanding dengan gram positif, dia dah tak ada outer membrane. Now dia warna merah. Dia akan stain pink. Ataupun dia akan cannot retain crystal violet. Okay. Detail ada in my lecture. Tapi now I ajar you sikit lah supaya you faham. Okay. That's why kita boleh gram stain ini dia akan classify bakteria based on cell wall. You boleh nampak kalau dia gram positif dia stain warna purple, maksudnya sekarang in term of peptidoglycan, tebal ke nipis? Kalau gram positif. Tebal. Tebal. Dan dia punya cell wall kompleks ke more simple? More simple. Yes. Dia ada simpler cell wall dan dia ada thick peptidoglycan. Kalau gram negatif, dia awal-awal tadi dia ada kompleks kan, dia ada dua layer. Okay, satu yang kita panggil dia ada more complex cell wall. Sebab apa? Dia ada outer membrane and thin peptidoglycan. Yang mana lagi berbahaya? Gram negatif. Sebab this outer membrane ni dia ada lipopolysaccharide. Lipopolysaccharide ini dia masuk di dalam badan, boleh menyebabkan immune shock. Dia boleh menyebabkan penyakit lah senang cerita. You boleh baca pasal ni sendiri on yourself. Tapi dia boleh menyebabkan penyakit. Berbanding dengan this one, okay, bila kata more complex cell wall, dia lebih ada outer membrane. Bila letak antibiotik ni tak boleh nak masuk. Okay, langsung tak boleh nak masuk. So bakteria itu boleh survive. Berbanding dengan gram positif, bila kita bagi antibiotik, tidak ada sesuatu yang menghalang dia iaitu this outer membrane, maka antibiotik boleh masuk dalam peptidoglycan dan boleh membunuh this bakteria. That's why gram negatif disebabkan dia ada more complex cell wall, dia adalah more pathogenic. Lagi senang nak menyebabkan penyakit. More pathogenic berbanding dengan gram positif. Less
pathogenic. Dia bukan tak menyebabkan penyakit ya. Tidak, dia less, kurang boleh menyebabkan penyakit sebab dia more susceptible kepada antibiotik berbanding dengan gram negatif. Okay, itu cerita dia. Clear? Clear, sir. Okay. Now last question, sikit lagi cepat-cepat. Saya nak awak rehat, tak nak makan masa. Last question kita nak tengok. Sekejap, ada kucing. Sekejap sayang. Last question, kita nak tengok fungi, type organism in the different kingdom. Kita ada fungi dan juga kita ada di kingdom protista. This one X2 adalah mycelium ataupun hyphae. Hyphae ini kalau kita refer kepada satu projection, ini kita panggil hyphae. Tetapi hyphae ni bila dia dah berselirat macam ni, bentuk fiber, kita panggil dia mycelium. Okay, faham Kalau dia satu itu kita panggil hyphae, bila dah berselirat macam ni kita panggil mycelium. Hyphae ni pula ada dua jenis. Okay. Sama ada kalau hyphae ni kalau hyphae itu ada pemisah dinding antara diorang, this one kita panggil septum. This one kita panggil septate hyphae. Septate hyphae. Kalau hyphae itu dinding, okay, macam ni. Kalau ini ada septum, this one tak ada septum. Bila kata tak ada, kita gunakan perkataan A. A ini merujuk tak ada, aseptate. Hyphae. Okay. Ataupun nama lain conocytic. Conocytic hyphae. Aseptate tak ada. Contoh, asexual. Kalau seseorang itu asexual, maksudnya dia tidak ada tarikan seksual langsung. Ada orang di dunia ini dia asexual, dia langsung tidak ada tarikan seksual. A itu merujuk kepada tiada. Kalau ini ada septate, this one aseptate hyphae ataupun conocytic hyphae. Y itu pula, kalau yang Q ni dia adalah cilia. Okay, awak rasa organism ni apa namanya? This protis ni, protozoa ni apa nama organism ni kalau dia ada cilia? Paramecium. Pandai. Paramecium. Ingat? Paramecium. Dia punya phylum adalah, kalau dia ada cilia, phylum dia adalah Ciliophora. Fora. Pandai. Ciliophora. Okey, ingat paramecium dia ada cilia, dia punya phylum adalah Ciliophora. What is the feeding mode of species P and Q? P ni adalah heterotrophic. This one adalah saprophytic. Okay, dia meresap, dia release enzim dan dia meresap, saprophytic. And then this one adalah Y ini dia adalah heterotroph, holozoic sebab dia ada opening ni. Dia ada mulut, itulah dia punya anus Dia akan makan bakteria. Actually paramecium ni dia adalah predator kepada bakteria. Dia makan bakteria. So dia sangat-sangat penting untuk mengawal selia bakteria punya population. So paramecium ni dekat hujung kat sini dia, awak boleh nampak yang titik-titik ni, ini adalah bakteria. Dia akan makan bakteria, dia digest and then dia akan release back. Keluarlah melalui opening yang sama. So bila dia makan masuk ke dalam, dia telan. So in term of feeding mode, Q ni dia adalah holozoic lah. Okay. Right. How fungi help in production of tempe and tapai? Dia akan undergo alcoholic fermentation. This one kita akan discuss in detail dalam chapter 6. Awak hanya perlu tahu adanya fermentation. Apa in Malay Penapaian. Apa dia? Penapaian. Okey. Adanya proses penapaian, okey, di mana kita akan letak the yeast yang kita panggil, apa nama yeast tu? Dalam nama glamour dia. Saccharomyces cerevisiae.
Wow, gitu sis. Okey, nama penuh adalah Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Cerevisiae. Macam Harry Potter punya spell kan. Saccharomyces cerevisiae. Yang mana satu yang menunjukkan dia adalah fungus? Perkataan mana yang menunjukkan dia adalah fungus? Which words? Myci. Yang mana? Myces. MYC ini, dia kata MYC dia merujukkan kepada fungus. Okay? Kalau kata MYC ini, ia merujuk kepada fungus. Okay? Saccharomyces cerevisiae, yeast itu dia adalah unicellular. Dia single. Yeast itu adalah single. Single fungus, tetapi bila kita bagi dia glukos, bila kita bagi dia glukos, kita bagi dia, kita tutupkan dia, dia memang akan budding. Nampak macam banyak sangat. Okay? Yang ni kita akan explain later dalam chapter 6. Macam mana dia boleh budding dan sebagainya. Saccharomyces cerevisiae. Okay? I think I nak cover sikit pasal fungus punya phylum. Apa yang awak perlu tahu pasal fungus. Nampak macam panjang kan? Actually tidak pun. Okay? Fungus ini, how do we have to know? Dekat bawah lah, bawah sini. Okay. Untuk fungus, kingdom fungi, apa yang awak perlu tahu? Sikit saja. Kingdom fungi ini terdiri daripada 3. How do we classify? Kita akan classify dia based on spore bearing structure. Siapa yang pegang spore? The structure yang pegang spore itu. Spore bearing structure. Kita bahagikan dia kepada 3 phylum yang utama. First one adalah, apa nama phylum dia? Phylum Zygomycota. 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 Mana merujuk kepada fungi? Perkataan mana? MYC. MYC. Okay. Yang kedua adalah phylum A. Ascomycota. Ascomycota. Okay. Itu adalah yang kedua. Ascomycota. The last one adalah, kalau ni A, dia semua akan jadi B. Okay. Basidiomycota. Ingat macam tu. Start dengan Z. Z yang hujung tapi kita start dengan Z. Zygomycota. Lepas tu kita start dengan A balik. Ascomycota. Lepas A, dia akan B lah. Basidiomycota. I hafal macam tu. Saya tak hafal, saya tak ingat pun semua ni. Saya ingat macam ni. Start dengan Z, Zygomycota. Lepas tu start balik dengan A, Ascomycota. Lepas A, B. So, Basidiomycota. Okay. Teknik-teknik menghafal. Okay, kita bercerita. Okay, kemudian Zygomycota, awak perlu tahu apa? Dia punya contoh. Contohnya adalah, kalau Zygomycota, contohnya adalah ada Z sini. Rhizopus sp. Ulat roti warna hitam tu, itu adalah Rhizopus. Rhizopus sp. Ingat, ada zygo, ada Z. Rhizopus sp iaitu kulat roti. Kulat roti. Kenapa dia panggil Zygomycota? Ingat, dia ada zygo ni. Start daripada perkataan zygo itu, dia ada zygosporangium. Okay. Dia ada zygospore, dia berada dalam zygospore develop in zygosporangium. Fungi pun senang nak ingat sebab dia ambil perkataan fungi tu, dia punya spore dan dia punya structure yang pegang spore tu, tambah mycota. Zygosporangium ada zygospore. Zygospore develop in zygosporangium. Okay. Kemudian yang kedua, kita ada Ascomycota. Ascomycota contohnya adalah Penicillium. Penicillium. Okay. Kita ada Penicillium. Penicillium ni dia ada apa? Dia ada, ingat tengok namanya apa? Ascomycota. So kalau kata Penicillium, kalau tadi Zygomycota ada zygospore, Ascomycota ada, apa nama spore ni? Ambil nama dia balik. Dia ada
Ascospore. Pandai. Dia ada ascospore dalam ascus. Bukan ascosporangium tidak. Dalam ascus ataupun ASCII. Ataupun ASCII. ASCI. Okay? Tu je awak perlu tahu. Okay? Yang the rest tu awak tak perlu tahu. Kemudian kita ada Basidiomycota. Contohnya adalah this Agaricus sp ataupun Basidio ni adalah the club mushroom tu. Mushroom yang awak makan itu semua itu adalah Basidiomycota. Bawah ini ada insang dia. Okay. Agaricus, kalau tadi Ascomycota, Ascospore, awak agak Basidiomycota ni apa dia punya spore tu? Namanya adalah ambil je nama dia. Basidio. Pandai. Namanya adalah Basidiospore. Develop dalam, ambil nama balik, develop in okay. Develop in Basidium ataupun Basidia. Pandai. Okay. Itu saja awak perlu tahu pasal kingdom fungi. Zygomycota, Ascomycota, Basidium. Okay, ingat nama contoh dan ingat. Zygomycota ada zygospore in sporangia. Ascomycota, Ascospore in ascus. Basidiomycota ada Basidiospore in Basidium. Okay. Itu saja yang awak perlu tahu. Dan satu benda yang saya nak cerita sikit lah pasal fungi. Ada certain fungi yang boleh menyebabkan kanser. So hati-hati kalau awak nak makan roti. Ni saya nak ajar macam mana nak makan roti. Kalau yang ada yang bread yang ada fungus, tak pernah awak tak boleh makan. Jangan boleh makan. Rugi tak makan, mahal kot. Okay. Basically ada fungus yang boleh menyebabkan kanser. Dan how do you eat roti yang ada fungus? Kalau fungus itu masih tak banyak, you can actually eat the roti. Okay. Let's say this one adalah roti. Ni I ajar ilmu biologi dengan Syazlan, ilmu survival. I always do this sampai sekarang. Fungus ni dia punya style adalah dia akan patch, dia akan develop dekat sini. Okay, contohnya adalah the bread, this one adalah the penicillium pula. This one adalah the rhizopus. Okay, let's say adalah rhizopus. Awak akan nampak dia akan macam kelabu kan dekat sini. Dia akan centralize dekat sini. Tetapi dekat tepi dia awak akan nampak macam dia dah start warna putih. Okay. Dia akan start warna putih. Okay, dia akan bulat. Kenapa? Because dia punya mycelium tu dia akan keluar, mencapah keluar. Mycelium dia akan bergerak keluar like this. Dia akan bergerak keluar macam ni. So dia punya tu dah menjalar lah. Okay, like this. Ada mycelium yang awak tak nampak. Jadi kalau awak nak makan roti, awak janganlah buang. You jangan ambil, you buang region ni saja. Tak boleh. Awak kena ambil, you buang region yang besar macam ni. You ambil ni, you buang. This one clear lah, tak ada mycelium. Okay, this one you boleh makan. Okay, you jangan ambil roti tu, you buang yang hitam, yang kelabu tu saja, jangan. You kena ambil besar sikit sebab mycelium tu memang dah bergerak ke luar sikit region roti. Ini kalau you memang dah tak ada duit kat kafe, tambah dengan Elon masuk lambatnya kan. So this one yang you boleh buat Sebab Azim turutnya aku. Tapi I ajar survival kan. So you ambil tu, you korek ni, you buang. Okay, kalau roti tu bulat, if let's say roti tu bulat, ni kita tengok daripada tepi. Kalau roti tu bulat, somehow ada fungus dekat sini, kan? Okay, awak janganlah ambil, you buang atas ni saja, tak boleh. Okay, mycelium tu sebenarnya dia dah bergerak keluar sampai ke dalam. Okay, dia ada akar lah senang cerita. Dia bukan akar, kita panggil mycelium. Dia dah bergerak ke dalam roti tu. Jadi, apa yang awak kena buat, you ambil roti tu, you korek, buang besar sikit. Okay, this one you buang, this one, mycelium tak ada lah. So this one you boleh makan. So basically awak bulatkan. Kiranya awak ambil itu, awak bulatkan, awak buang the fungus. Roti yang tidak ada fungus tu awak boleh makan. Ini kalau awak dah tak ada duit sangat lah. Okay. Kalau sepembuat kan semalam lagi kedai, kita tengok ada roti ada kulat. Sebuang je yang kulat, bahagian kulat tu. And then yang tak kulat tu I
toast lah, bakar lah atas kuali kan. Okay, itu adalah salah satu caranya lah. Okay, you ambil tu, you buang, and then this one kalau unaffected, you boleh makan. Okay, another thing is you sapu-sapu sikit dia punya permukaan. Sapu-sapu sikit dia punya permukaan sebab kadang-kadang spore itu memang dah tercampak ke tepi lah. So you sapu supaya you tak adalah makan dia kulat. Tetapi so far, kalau kulat itu tak serius, you tak sakit perut pun. So you tak payah nak risau sangat. Okay, so now kita dah belajar biologi. Kita dah belajar pasal kursus jenazah tadi. Dan kita juga dah belajar pasal survival tip by Sir Shazlan. Okay. Dan itu sahaja untuk hari ini. Kita dah belajar macam-macam. Biologi, kursus jenazah dan survival tips oleh saya. Okay. Alright kelas? Itu sahaja untuk hari ini. Stop recording. Penatnya. My God, I on time hari ini.